Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, dalam video kali ini saya nak menerangkan mengenai if function. Baik, secara umumnya if function ini dia adalah satu fungsi. Kalau kita baca dia punya documentation dekat sini, saya nak tekan dahulu sama dengan if. Maksudnya if function ini kalau kita baca dia punya documentation, maksudnya dia akan return one value kalau logical expression itu adalah true dan another if it is false. Jadi maksudnya dia akan bergantung kepada logical expression lah, sama ada dia true ataupun false dia punya nilai. Jadi maksudnya if function ini dia akan ambil 3 nilai lah. First nilai adalah dia punya logical expression. Kedua dia punya nilai kalau dia betul, dan ketiga nilai dia kalau dia salah. Baik, saya nak bagi contoh. Contoh kalau kita letak lah, so logical expression dia ini dia sama ada kita letak dia true ataupun kita letak dia false. Okay, contoh saya letak di sini adalah true. Okay, contoh saya letak di sini adalah true. Baik, kalau saya build formula dekat sini, contoh saya tekan sama dengan if nilai dia adalah ini, nilai dia adalah B11 tadi adalah true, sekarang ni adalah true. Jadi saya nak buat sama dengan, jadi sama dengan tu value dia kalau dia true. Jadi saya akan tulis nilai adalah true. Okay, dan kemudian saya buat buka ni keluar, kemudian saya buat koma lagi, satu lagi koma kalau nilai dia adalah false. Jadi kalau selain daripada tu nilai dia adalah false, nilai adalah bukan true ataupun false lah. Okay, jadi kalau kita tengok di sini sekarang ini kalau kita tengok dia akan evaluate petak itu berdasarkan kepada nilai yang ada dekat B2 tersebut lah. Jadi contoh kat sini kita tengok B11, maaf, B11. Jadi maksudnya sebab sekarang ini nilai B11 itu adalah true, sebab itulah kita dapat dia punya logical expression yang diletakkan di sini adalah yang pertama, pilihan yang pertama inilah. Okay, kalau kita tengok pilihan yang dibuat adalah pilihan yang pertama, this one, sebab nilai dia sekarang ni adalah true, nilai dia adalah true. Okay, contoh kalau kita letak ini sebagai false, false. Jadi sekarang ini nilai yang di-evaluate dekat sini lah, nilai yang di-evaluate adalah nilai dia bukan true, iaitu pilihan kedua yang kita letak dalam if function ini. Jadi ini adalah sintaks untuk if function lah. So kalau dia akan ambil 3 benda. Pertama adalah nilai dia, yang pertama sama ada true ataupun false. Yang kedua adalah nilai yang dia nak letakkan kalau nilai tadi adalah true. Dan yang ketiga, nilai yang dia nak ambil sekiranya nilai itu adalah bukan true ataupun dia selain daripada itulah false, pilihan kedua dia. So untuk if ni dia biasanya ada 2 pilihan sahajalah. So kalau dia true kalau dia true maksudnya nilai dia adalah true. So kalau if function ini sebenarnya dia tak susah sangat. Yang bahagian susahnya adalah kita nak create logical expression inilah. Macam mana kita nak tentukan satu benda itu true ataupun false. Baik, salah satu benda yang biasanya digunakan untuk menentukan sesuatu itu true ataupun false adalah dia punya operator. So kalau kita tengok di sini, kita akan ada beberapa jenis operator. So kalau contoh kalau kita letak so kita akan tentukan dengan operator lah. Jadi maksudnya kita bandingkan dia dengan menggunakan operator tersebut. Baik, saya nak bagi contoh. Contoh kalau kita ada data dekat sini 50, 30, 45, 35, 20 dan 40. Contohlah kita nak tanya dia. So contoh, adakah tak sama dengan 50? So kalau kita bandingkan dia dengan nilai 40 sebab kita nak bandingkan dia dengan nilai 40. Kalau saya letak sama dengan 40, so kita boleh perhatikan di sini dia letak false. Sebab kalau kita tengok, bandingkan A2 itu adalah sama dengan 50. Dan 40 itu kalau kita bandingkan 50 dengan 40 adalah tidak sama. Sebab itulah dia keluarkan false di situ. Sama juga kalau kita letakkan 30 ini sama juga kalau saya drag formula ke bawah, sama saja A3
40, still dia evaluate sebagai false sebab dia tak samalah. Okey. Sama dia sama dengan 40, kita bandingkan. So untuk semua nilai ni cuma ada satu nilai sahaja yang sama dengan 40, iaitu sel di dalam A7. So itu gunanya comparison operator macam ni lah. Cuma yang ni kita bukan nak evaluate dia sama dengan ataupun lebih daripada, sama dengan saja, tetapi kita nak juga evaluate dia kalau dia lebih daripada 40 juga. So kita akan gunakan operator yang ketiga inilah. So kita ada operator ini iaitu lebih ataupun sama dengan. Okay. So kalau saya letakkan di sini, saya comparekan nilai A2 tu So kita ada A2 ini, saya nak comparekan nilai dia A2. Okay. Bukan dengan 40 saja saya nak compare, tetapi saya nak compare dia sama ada dia lebih ataupun sama dengan 40. Baik, sekarang ni bila saya buat macam ni, so kita comparekan apa comparison di antara A2 dengan 40 tersebut. So sekarang ni dia adalah sama ada dia lebih ataupun dia sama dengan 40 tersebut. So kalau kita cuba dengan 30, dia masih lagi return false lah, sebab dia 30 ni tak juga dia lebih daripada 40 dan bukan juga sama dengan 40. Jadi kalau kita buat untuk 45, dan kita dapat nilai dia true, sebab untuk A4 ini 45 ni lebih daripada 40 dan sebagainya. Kalau saya buat sampai ke bawah, dan saya akan boleh dapatlah dia punya nilai tersebut adalah true, false, false dan true. Okay. Baik, contoh kalau saya ubah ni kepada 41 kan, 41 kan lebih daripada 40, sebab itulah dia bertukar menjadi true di sini. Baik, then the next step, selepas kita boleh fikirkan apa comparison yang kita nak buat ni, barulah kita akan masukkan dia dalam formula. Okey, jadi sebagai contoh, kalau kita letakkan di sini, saya akan letakkan untuk dia namakan lulus ataupun gagal. If benda ini adalah true, iaitu kita buat tadi evaluate dia sama ada lebih ataupun sama dengan 40 tadi So kita ambil B2 ini sebagai expression dia, dan kemudian yang kedua tadi, kalau kita tengok lagi value dia kalau dia true. Jadi kalau dia lebih, kalau nilai dia lebih ataupun sama tadi dengan 40, jadi kita akan print lulus. Tapi kalau dia sebaliknya ataupun false, nilai dia adalah false, bukan true, jadi masa kita akan buat gagal di situ. Okay, sama juga kalau saya drag ke bawah, sama juga kalau saya drag ke bawah, kalau saya eval lagi, if kita tengok kepada B3, dia akan contoh kalau dia betul, dia akan lulus. Tetapi kalau dia salah ataupun false, maksudnya dia akan jadi gagal di situ So ini saya nak drag ke bawah saja sebab dia dah boleh evaluate. Baik, jadi kalau kita tengok di sini, ini kalau formula dia dalam dua petak lah. Tapi sebenarnya kita boleh buat formula untuk lulus dan gagal ni, kita boleh buat dia dalam satu petak. So cara dia adalah kita gunakan function if itu tadi. So kita gunakan ini. Tapi kalau kita tengok ini kalau tengok B2 ini cuma formula dia adalah untuk ini adalah dia punya formula. So apa yang kita boleh buat di sini adalah kita boleh buat dia macam ni lah. Kita buat sama dengan dahulu, if buka kurungan, dan kemudian saya akan evaluate terus daripada 50 ini. Okay, saya nak tengok sama ada 50 itu lebih ataupun sama dengan 40. Okay, itulah dia punya expression lah, ataupun saya punya perbandingan itu tadi. Baik, dan kemudian value dia kalau dia true, kalau dia lebih ataupun sama dengan 40, kita akan evaluate sebagai lulus. Dan kalau dia salah, lah, maksudnya kita akan evaluate dia sebagai gagal. Okay, saya ulang balik formulanya. So contoh kalau saya buat di sini, if sama dengan if, lepas tu saya buat if dahulu,
dan kemudian saya buka kurungan, lepas tu saya tengok nilai 30 itu dan saya tanya dahulu A3 itu ataupun 30 tu lebih ataupun sama dengan 40. Kalau dia betul, maksudnya dia akan print lulus. Tetapi kalau dia tidak betul, false, maksudnya dia akan print gagal. Di situlah. Lepas tu saya akan tutup. So formula dia sama saja, so saya nak dragkan sahajalah. So kita dah boleh nampak dia punya pattern sekarang ni. So kalau if itu dia akan ambil 3 nilai. If itu dia akan ambil satu logical expression ataupun kita punya comparison tadi. Lepas tu yang kedua value dia kalau value if true, kalau dia betul. Dan yang ketiga dia akan letakkan value if false, kalau penilaian kita menghasilkan nilai false. Baik, kemudian saya nak cuba untuk contoh yang kedua. So contoh yang kedua ni kita ada satu formula. So kita ada nama ataupun data dekat sini. Contoh kita ada nama. So inilah formula dia. Kalau kita tengok di sini, kalau Abu, maksudnya kalau kita buat formula macam ni, dia akan jadi nama adalah dan A2, nama adalah Abu, nama adalah Hawa. Dekat sini nama adalah Minah, contohlah. Baik, tapi kalau kita tengok dia tak cantik lah, sebab kalau kita tengok dekat sini, bila saya drag ke bawah lah, bila saya drag ke bawah, maksudnya dia akan evaluate sekali yang nama adalah ni walaupun dia kosong. Jadi di sini kadang-kadang kalau kita tak ada data, kita tak nak lah kita evaluate benda tu. So apa yang kita boleh buat di sini adalah kita boleh menilaikan sama ada data itu ada ataupun tidak dengan menggunakan fungsi len. Okay, saya nak tunjukkan apa maksud fungsi len itu. So kalau kita tengok di sini, len sama dengan len. Lepas tu buka kurungan. So kalau kita tengok di sini lah, lepas len itu saya letakkan A2. Lepas tu saya tutup kurungan. Apa yang kita boleh nampak di sini, dia adalah memaparkan nilai 3. So apa maksud 3 itu? Kalau kita tengok Abu ni dia ada 3 huruf. So kalau kita tengok A, B, U kan, so dia ada 3 huruf di situ. Macam mana kalau kita gunakan formula len yang sama kepada A3? So apa yang kita boleh tengok di sini adalah dia akan print nilai kosong. Kenapa kosong? Sebab tak ada data dekat situ kan. Dia tak ada apa-apa huruf dekat situ. So nilai dia adalah, len dia adalah kosong. Sama juga kalau saya buat untuk Hawa itu dia akan jadi 4 sebab HAWA, dan sama juga untuk Minah, dan untuk kalau tak ada data pula dia akan jadi kosong. Okey, sekarang ni saya nak tahu kalau nilai dia adalah kosong. So kalau benda ni saya nak evaluate dia kalau dia tidak sama dengan kosong. So saya nak 3, 4, 5 ini, maksudnya 3, 4, 5 itu dia akan menghasilkan sesuatu lah. Dalam arti kata lain, apa yang saya nak buat adalah saya nak dapatkan nilai dia. Dia nak evaluate untuk kalau data dia ada. So kalau data dia ada, so len ini sepatutnya lah bila kita compare, so inilah comparison dia. Ini maksud dia tidak sama dengan kosong. So ini kita boleh dapat nilai dia adalah true. Kenapa kita dapat true nilai dia? Sebab dia punya len itu tak sama dengan kosong lah. Itu maksud dia lah. So kalau dia sama dengan kosong kat bawah ni, maksudnya dia akan jadi false di situ. Dan sama juga kalau saya drag dia ke bawah, so maksudnya kita ada 3 nilai yang true, maksudnya ada data lah. Len ini tidak sama kosong, maksudnya dia ada data. So maksudnya kita boleh gunakan ini untuk mengevaluate formula if tadi. So apa yang kita boleh buat di sini, kita boleh buat sama dengan if. So logical expression dia adalah, kita tengok tadi kita kena evaluate len tadi kita kena evaluate punya len. Kita kena evaluate dia punya len, iaitu A2 itu. A2. Okey. Kalau dia tak sama dengan kosong,
barulah saya nak buat formula itu tadilah, iaitu saya buat dahulu ini yang pertama, ini yang kedua nanti. Okey. Ini yang pertama tadi kalau nilai dia adalah true, maksudnya nilai ini dia tak sama dengan kosong, maksudnya ada data lah. Ini maksudnya kalau ada data, maksudnya kita akan evaluate formula nama adalah ini tadi So, kita akan buat nama adalah dan A2 inilah. Okey. So kalau dia false, A2 di sini Tapi kalau dia false, maksudnya kita akan evaluate dia sebagai empty string sahajalah. So dia tak akan ada nilai. So kalau saya drag ni ke bawah sekarang ni, so kita boleh nampak lah. So kalau dia ada nama di situ, dia akan letakkan, kalau dia ada sesuatu dekat situ, barulah dia akan evaluate ayat tersebut. Okay. So sebenarnya dia ada satu lagi shortcut untuk kita nilai ni. Tak semestinya kita kena nilai guna number Kadang-kadang kita boleh nilaikan dengan menggunakan string juga Sebagai contoh lah. Sebagai contoh, saya nak tanya di sini saya nak tanya Abu ni, adakah Abu ni dia tidak sama dengan empty string. Empty string tu kita boleh tulis sebagai macam ni lah. Okay. Adakah dia tak sama dengan empty string? Ya, betul. Maksudnya dia betul lah. Maksudnya Abu tu bukan empty string lah. Itu maksudnya lah. Dan kalau saya drag ke bawah, kita perhatikan nilai dia sama saja dengan tadi tu. So dia punya expression tu pun, dia sebenarnya expression yang boleh benda yang sama, expression yang sama. So selain daripada kita gunakan len tadi, sebenarnya kita boleh gunakan satu lagi, iaitu menggunakan dia tidak sama dengan empty string. Untuk case inilah. So case untuk expression, logical expression tu pun bergantung kepada data kita macam mana lah, macam mana rupa data kita. So yang ni saya dah boleh gunakan logical expression ni. Saya letakkan if di hadapan, saya letakkan buka kurungan, kemudian ini saya punya logical expression yang boleh menghasilkan true ataupun false tadi. Dan kemudian untuk first parameter saya letakkan apa yang saya nak evaluate tadi formula dia tadi adalah nama adalah dan A2 tu jugalah, A2 tu kalau dia true. Kalau dia false, saya just letakkan dengan empty string sahaja. Okay. Dan kemudian saya akan drag ke bawah. So bila saya drag ke bawah, saya akan dapat results yang sama tadi lah. So dekat sini kita ada dua cara lah sebenarnya. Kita ada dua cara untuk kita buat, sama ada kita gunakan len tadi ataupun kita gunakan dia tak sama dengan empty string untuk kita evaluate logical expression itu tadilah. So the next one adalah saya nak membentangkan tentang aplikasi dia dalam satu array formula. So ini sebenarnya adalah results daripada video array formula sebelum ini. Bukan ini, dia sebenarnya macam ini dia punya formula tanpa if lah. Sekarang ni saya dah letak dia punya if. Okay. So ini adalah formula dia tanpa if lah. So kalau kita perhatikan, bila saya evaluate ini menggunakan array formula, so kita boleh tengok walaupun dia tak ada data dekat sini, dia masih lagi evaluate kosong tersebut lah. So saya tak nak dia evaluate kosong itu. So apa yang saya boleh buat di sini adalah, sebenarnya saya boleh letakkan if dekat sini. Dia cuma evaluate A2 darab A2 B2 sekiranya ada data dekat A ini. Contoh. Baik. Jadi maksudnya di sini apa yang saya boleh buat untuk array formula ni. By the way, untuk video array formula ni saya akan sertakan link di bawah supaya boleh follow untuk aplikasi ini. So saya boleh letakkan if dekat sini, dan kemudian saya akan tanyalah kalau dia tak ada data tadi So kalau kita ingat lagi dalam part sebelum ni, kalau A2 if tu yang pertama dia, kita letakkan if dahulu, A2 hingga A tidak sama dengan empty string, maksudnya dia ada data, baru saya akan evaluate A2 darab B2 B itu. Okay. Tapi kalau dia tak ada data, baru kalau dia tak ada data di sini, then saya akan letakkan dengan empty string saja. Saya tak nak dia ada nilai kosong dekat sini lah. Itu masalah dia tadi.
So kalau saya tekan ni, maksudnya sekarang ni dia hanya akan evaluate kalau A2 itu ada data. So kita punya array formula ni adalah lebih bersih lah kalau kita tengok di sini. Okay. Ini pun daripada video sebelum ni juga. So link dia akan ada di bawah ini nanti. Baik, so untuk aplikasi contoh, kalau kita ada VLOOKUP ini, kalau kita perhatikan untuk array formula kita sebelum ini, kita ada nilai dia fail juga, walaupun dekat sini tak ada data. Sebab dia assume bila dia yang ni, maksudnya nilai dia adalah kosong. Dia assume dia adalah kosong lah. So saya tak nak behavior macam ni lah sebenarnya, sebab dia ada, kalau tengok dia ada fail itu sampai ke bawah. So apa yang saya boleh buat pada array formula saya ni, so ini adalah saya punya array formula sebelum ni, iaitu VLOOKUP inilah. Yang satu formula VLOOKUP ini. Baik, so VLOOKUP ini saya cuma nak evaluate je kalau dia ada data dekat B2 ini. Kalau tak ada data, then saya tak nak evaluate lah. So apa yang saya boleh buat di sini, saya akan tutupkan VLOOKUP ini, saya akan letakkan dia dalam satu if function. So saya akan buat if dahulu, if. So yang saya nak evaluate adalah B2 hingga B, dan saya nak tanya sama ada B2 hingga B ini dia bukan empty string. Kalau bukan empty string, then saya akan letakkan dengan VLOOKUP ini. Tapi kalau dia adalah empty string, kalau dia bukan empty, baru kita evaluate VLOOKUP. Tapi kalau dia empty, false, dan saya nak buat dia sebagai empty saja. Dan saya akan tutup if ini. Saya akan tutup if ini, cukup ke formula dia. So kita tengok di sini lah. So dia akan evaluate if tersebut. So kalau kita tengok di sini, dia tak ada lagi fail lah. Kalau kita cuma ada meletakkan nilai VLOOKUP ini tadi apabila di sini dia ada data. Contoh saya letak ni 20, baru dia ada data fail di sinilah, should be. Okay. Saya rasa itu saja yang saya nak bentangkan hari ini. Terima kasih.